صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الله سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. Kita dah baca sikit hari itu tentang nama-nama hari kiamat. Di antara nama-nama hari kiamat ialah Sayyidina Muhammad Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah maknanya ialah hari penyesalan. Kita tahu mana kata nama hari kiamat itu hari. Kita tahu mana kata nama hari kiamat itu juga ialah Yaumul Hasrah. Sebabnya Allah sebut dalam Quran wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru. Kata Allah wa anzirhum, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada mereka. Siapa mereka itu? Musyrikin, orang-orang yang mensyirikkan Tuhan. Bila mana Nabi kita SAW mengajak mereka kepada mentauhidkan Allah, mereka mensyirikkan Allah. Mereka tidak percaya dan mensyirikkan Tuhan. Jadi bila mana mereka itu mensyirikkan Tuhan, Sayyidina Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi kita SAW bagi peringatan kepada mereka. Wa anzirhum yaumal hasrah. Wahai Muhammad, tolong peringat kepada mereka tentang Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Hari penyesalan. Jadi macam mana boleh timbul penyesalan? Boleh timbul penyesalan kerana Sayyidina Muhammad, ketika mana Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad mewariskan syurga kepada ahlul iman. Allah mewariskan syurga kepada ahlul iman, yaitu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Sayyidina Muhammad. Sementara orang-orang musyrikin Sayyidina Muhammad Tuhan masukkan ke dalam neraka. Ketika mana ahli syurga sudah pun dimasukkan ke dalam syurga, ahli neraka dah pun dimasukkan ke dalam neraka, maka setiap orang itu sudah pun yakin bahawa sekarang dia sudah menghuni syurga. Sementara ahli neraka dah pun yakin sekarang dia dah pun menghuni neraka. Itu dipanggil yakin. Yakin dah kata duduk neraka dah. Orang yang beriman yakin dah kata dia tu masuk syurga dah. Ketika itu bila dah yakin masuk syurga, bagi ahli orang yang masuk syurga, ketika dah yakin ada neraka dengan neraka, ketika mana dah masuk neraka, ketika itu timbullah penyesalan. Itu dia panggil Yaumul Hasrah. Wa anzirhum Yaumul Hasrah. Peringatkan mereka wahai Muhammad tentang Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Baik, penyesalan itu timbul bila idz qudiyal amru, ketika mana Tuhan dah putuskan satu keputusan. Baik. Apa dia yang dikatakan keputusan tu? Keputusan yang dimaksudkan oleh Allah ialah ketika mana maut disembelih oleh Allah, ketika mana mati disembelih oleh Allah, ketika mana ahli syurga dah masuk syurga, ahli neraka dah masuk neraka, Sayyidina Muhammad,
Maka pada ketika itu Tuhan datangkan maut dengan rupa seekor kibas, seekor kambing kibas. Jadi bila kambing kibas ini diletakkan di antara neraka dan syurga, maka disembelih kambing tu, disembelih maut tu, disembelih kematian tu. Ketika itu Rasulullah SAW Muhammad kata malaikat yang Tuhan suruh sembelih mati itu, kata malaikat, ahli syurga, hiduplah kamu selama-lamanya, ahli neraka, hiduplah kamu selama-lamanya. Jadi pada ketika itu itulah timbul idza qudiyal amru, ketika mana Tuhan dah tetapkan keputusannya. Jadi ahli neraka dah masuk neraka dah, ahli syurga dah masuk syurga dah, Rasulullah SAW Muhammad. Jadi pada ketika itu Rasulullah SAW Muhammad kekallah semua dalam neraka, maka neraka itu dihuni oleh penghuninya, sementara syurga dihuni oleh penghuninya. Ketika itu timbullah penyesalan. Baik. Yang kedua, nama hari kiamat ialah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Tuhan berfirman, Tuhan nak cerita tentang hari perhitungan, hari penghisaban. Kata Allah, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tuhan menceritakan perkataan ataupun doa Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi yang mengatakan ni, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab, yang mengatakan doa ini ialah Nabi Allah Ibrahim AS. Baik, Nabi Ibrahim kita tahu kata ayahnya bernama Azar ni dia kerjanya ialah membuat berhala. Ayahnya membuat berhala. Cuma anaknya tidak mengikut seperti mana agama yang diimani oleh ayah dia. Lebih kurang cerita macam ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu saya budak-budak dulu, ada satu berlaku di tempat kami, Sallallahu alaihi Muhammad. Satu orang tu kerjanya buat pelamin. Dia kerja buat pelamin. Anak perempuan ada 12 orang. 12 orang perempuan. Jadi bila Sallallahu alaihi Muhammad, bila dia tu kerja buat pelamin, buat kursi pelamin, Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW tentulah pelamin yang paling elok sekali pelamin anak dia. Tiba-tiba anak tu Tuhan bagi ilmu. Tahun 70-an, anak tu Tuhan bagi ilmu. Zaman tu mana ada orang tak bersanding? Semua orang bersanding. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi pada ketika tu, ketika mana anak Tuhan bagi hidayah, Tuhan bagi ilmu, anak tak mau bersanding. Tuan-tuan, bersanding tu hukumnya haram. Bersanding tu hukumnya haram. Pasal apa? Sebab tayang bini kat orang. Dan perempuan tu pun bersiap untuk orang. Untuk orang tengok. Tapi kalau sama-sama mereka adik-beradik dalam rumah mereka, dalam bilik, duk laki bini ini yang telah pun diijab kabul ni, lepas tu adik-beradik semua tengok, tak ada masalah. Lepas tu bila duk tu, Sallallahu alaihi Muhammad kenal pula, ni Tok Lang ni, ni Pak Cik, ni Tok Su, ni Kak Cik. Jadi kita kenal semua tu tak ada permasalahan. Masalahnya Sallallahu alaihi wasallam bila mana perempuan tu dipertontonkan kepada orang, ditunjuk kepada orang, itu hukumnya haram. Jadi subhanallah, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi pada ketika itu sialah perempuan tak mau bersanding. Tuan-tuan. Jadi pada ketika itu teringatlah kita kepada cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim, ayahnya membuat orang yang kerja buat mencipta berhala, tapi anak tak mau ikut dia. Baik. Nabi Allah Ibrahim ni, oleh kerana ayah dia tu tak mau ikut dia. Baik. Dia masih menaruh harapan ayahnya itu akan ikut agama Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan, ampunkan dosa saya, juga dosa kedua mak dan ayah saya, dan juga doa dan juga orang-orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab, yaitu pada hari Tuhan dirikan
Tuhan dirikan, Tuhan lakukan hari perhitungan. Baik, Nabi Ibrahim lama berdoa dekat ayah dia. Bila dia berdoa ni, dia mula berdoa dekat ayah dia Musa Sayyidina Muhammad selepas berhijrah ke Syam. Selepas berhijrah ke Syam. Syam tuan-tuan, tempat berlaku huru-hara hari ini tu dia panggil Ardul Anbiya, negeri nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Hampir boleh dikatakan semua nabi-nabi pernah masuki Syam. Pernah masuki Syam. Baik. Di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad masuki Syam semenjak daripada kecil lagi, iaitu pada ketika Nabi kita berdagang. Ketika kecil dibawa oleh pak menakan dia ke Syam, menega Sayyidina Muhammad, dan ketika Nabi sudah pun remaja, ketika itu Nabi bawa pula harta barang dagangan Khadijah untuk berniaga di Syam. Baik, Sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim ketika berhijrah ke Syam, baik. Nabi Ibrahim hijrah ke Syam tu bila? Selepas berbina Kaabah. Lepas bina Kaabah, Nabi Ibrahim berhijrah ke Syam. Baik, Sayyidina Muhammad. Berhijrah ke Syam tu bila? Berhijrah ke Syam tu yang pertama selepas bina Kaabah, yang kedua selepas mendapat dua orang anak, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishaq, berhijrah ke Syam. Baik, Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi di sana Sayyidina Muhammad, Nabi Ibrahim memohon ampun kepada ayah dia, minta Tuhan ampun ayah dia yang masih belum masuk Islam. Baik. Baik. Sehinggalah Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Ibrahim yakin kata ayah dia ni memang dah musuh Allah. Orang kafir tuan, Sayyidina Muhammad, bila mana dia mula menentang ajaran Allah, maka dia musuh Allah. Bila mana Nabi Allah Ibrahim jelas dengan yakinnya kata ayahnya musuh Allah, dalam Quran Tuhan sebut, falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah tabarra'a minhu. Nabi Allah Ibrahim, Tuhan sebut lepas dia yakin kata ayah dia itu ialah aduwwullah tabarra'a minhu, dia berlepas diri. Daklah, minta maaf lah. Di antara Allah dan ayah, Allah besar. Ayah kecil lah. Ketika mana dia masih menaruh harapan ayahnya akan masuk Islam. Tak doa lagi, doa minta Tuhan ampunkan. Tak, lepas jelas yakin bukan dah. Jelas dia pun tabarra'a minhu. Tak ada dah. Ayah tak ada dah. Habis dah ayah. Baik, Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad. Baik. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bukan sekadar berdoa untuk ayah dia, tapi berdoa untuk zuriatnya. Berdoa untuk zuriatnya. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kata Nabi Allah Ibrahim, Tuhan, Rabbi ja'alni muqimas salat, jadikan aku orang yang dirikan sembahyang. Wa min dzurriyyati, Tuhan, bagi juga anak cucuku mendirikan sembahyang. Rabbana, Tuhan, wa taqabbal du'a, terimalah doa saya ni. Tentu subhanallah, Sayyidina Muhammad, saya bila mana kita baca kitab Al-Bidah wa Nihayah, dalam kitab sejarah tu Al-Bidayah wa Nihayah yang menyebut Sayyidina Muhammad tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selepas mengahwini Hajar dan juga Sarah. Nabi Allah Ibrahim berkahwin dengan Qantura. Qantura tu ialah orang campa kuno. Jadi daripada Nabi Allah Ibrahim mengahwini Qantura, mendapat 6 orang anak. Di antara anak-anak yang 6 tu melahirkan bangsa Melayu, Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi kita yang berduduk semayang pada hari ini orang Melayu yang boleh dikatakan hampir kata Melayu tu Islam, hampir boleh kata orang Melayu tu semua Islam, hampir tuan-tuan, semua tu berkat doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Doa tadi tu, Rabbi
Rabbi ja'alni muqimas salat. Tuhan, jadikan aku orang yang mendirikan sembahyang. Tuhan, wa min dzurriyyati, aku nak anak cucuku sembahyang juga. Kita termasuk doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Lepas tu tuan, doa, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa ni, kalau kita nak berdoa, doa yang paling baik sekali doa Al-Quran. Kalau kita nak impun dalam Quran, doa banyak berderet-deret doa Al-Quran. Ini di antara doa Al-Quran. Tuan, berdoa. Jadi kita ambil hak lidah Nabi Allah Ibrahim tu, kita doa untuk kita doa untuk anak cucu kita. Baik. Jadi tuan-tuan, kita harap insya-Allah anak kita, cucu kita, cicit kita, apa lagi? Piut kita, seorang pun tak tinggal sembahyang. Jangan ada satu orang pun anak cucu kita yang tak sembahyang. Jangan. Kita nak Tuhan tulis sejarah kita ni sampai hari kiamat. Kalau anak cucu kita sampai hari kiamat pun, tuan-tuan, seorang pun tak tinggal sembahyang. Semua sembahyang melaka-laka, insya-Allah. Jadi subhanallah, musalla sayyidina Muhammad, Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, tolong terimalah doaku. Jadi kata Allah, kata ulama, doa di situ maknanya dua. Rabbana wa taqabbal du'a, doa tu makna dua. Yang pertama maknanya amali, yang kedua maknanya ibadati. Tuhan, tolong terima amalanku, Tuhan tolong terima ibadahku. Ini Ramadan ni. Ramadan tuan, subhanallah, musalla sayyidina, kalau Tuhan tak terima Ramadan habis. Dia satu masa musalla sayyidina, hadis dalam riwayat Imam Tabrani rahimahullah taala. Malaikat Jibril alaihi salam duduk tepi mimbar. Nabi naik atas mimbar. Selangkah Nabi naik, Nabi kata amin. Nabi naik lagi selangkah, Nabi kata amin. Nabi naik lagi selangkah, Nabi kata amin. Para sahabat bila tengok Nabi pelik, langsung tanya, ya Rasulullah, pasal apa Nabi duduk kata amin, amin, amin? Kata malaikat Jibril alaihi salam, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, aku langkah-langkah ni malaikat, aku langkah-langkah malaikat doa. Aku selangkah-langkah malaikat doa. Aku selangkah-langkah malaikat doa. Bila malaikat doa pasal apa? Bila malaikat tu berdoa, pasal apa aku tak kata amin? Doa yang pertama, mudah-mudahan saya ingat. Doa yang pertama, musalla sayyidina Muhammad, Nabi melangkah naik tu. Jadi musalla sayyidina Muhammad, kata malaikat, celakalah, rugilah musalla sayyidina orang yang ada mak, tapi mak dia tidak menjadikan dia dekat dengan Tuhan. Mak dia ada lagi, tapi mak dia tak menjadi dia mendekat dengan Tuhan. Musalla sayyidina Nabi pun kata amin. Bahaya tu. Tuan-tuan, kita ni bila kita ada mak, musalla sayyidina Muhammad, jadi mak tu, mak ke ayah kita ke musalla sayyidina Muhammad, itulah peluang untuk kita mendekatkan diri pada Tuhan. Musalla sayyidina Muhammad. Subhanallah, satu orang jalan tengah padang pasir. Tengah-tengah berjalan, musalla sayyidina Muhammad, tengah-tengah berjalan, tiba-tiba dia sedang ada orang berjalan tepi dia. Ada orang berjalan tepi dia. Jalan seorang-seorang tengah padang pasir. Tiba-tiba ada orang jalan tepi dia. Musalla sayyidina Muhammad. Jadi bila ada orang jalan tu, musalla sayyidina Muhammad, langsunglah dia tanya, siapa dia ni? Siapa dia ni? Langsung orang tu kata, ana akhukal Khidir. Aku saudaramu Khidir alaihi salam. Dia pun kata, Allahu akbar, subhanallah, berjumpa Khidir alaihi salam. Langsung pada ketika tu dia pun tanya, dah jumpa Khidir. Khidir ni adalah orang yang mengetahui martabat aulia. Siapa naik, siapa turun, siapa diangkat, siapa yang diangkat, siapa yang diturunkan. Hari-hari Tuhan doa angkat aulia. Waktu Tuhan mengangkat aulia ni waktu dekat nak subuh. Kalau kita tu kalau teringin jadi aulia, jangan tinggal tahajud. Bangkit tahajud, kalau ada peluang naik. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, musalla sayyidina Muhammad, dia pun tanya, nak tanya Khidir, nak tanya ni, Imam Syafi'i martabat apa? Imam Syafi'i martabat apa? Tuan-tuan, Imam Syafi'i ni tuan-tuan. Jadi musalla sayyidina Muhammad, yang hebat Imam Syafi'i ni, ulama hak besar-besar dalam Islam ni Syafi'i. Imam Ghazali Syafi'i.
Imam Ghazali. Yang Imam Ghazali mengang kita Ihya Ulumuddin Syafi'i. Baik, banyak tuan. Subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila tanya Imam Syafi'i siapa? Kata Khidir alaihi salam, innahu minal autad. Pasak bumi. Ada di pasak bumi. Jadi para awliya tuan-tuan, subhanallah. Contoh barangkali kemarin orang di Mentalun, hari ini orang yang mengaji, orang yang peluang jumpa dengan Syekh Jamal Saqar Al-Husaini. Dia ada rambut Rasulullah. Kami alhamdulillah semalam Tuhan pilihlah di Darul Hadis Ta'ala Sayyidina Muhammad di Tok Kelin, dia mai. Tapi yang ajibnya tuan-tuan, subhanallah, suatu di Mentalun dia tak menangis. Dia ceramah biasa katanya, tapi di Tok Keling dia menangis. Dan subhanallah masalah Sayyidina dia kata berulang, aku sono 3 kali, aku sono. Jadi diulang 3 kali, aku sono. Sono tu pasal apa, wallahu a'lam. Jadi masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kami pun dapat habuan seperti mana orang di Mentalun juga, mana tengok rambut Rasulullah masalah Sayyidina Muhammad dan pegang rambut Rasulullah walaupun melapik. Lepas tu mencium kelambu yang Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad yang menutup makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi subhanallah, dia Al-Husaini, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, jadi kat dia tu ada rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah ni bersanad. Dia pegang, dia waris pegang hak rambut tu. Esok kalau dia mati, ada waris pula. Pasal apa? Pegang rambut pun ada sanad, supaya tidak ada pembohongan. Nanti orang kata, siapa boleh buat? Siapa pun boleh buat. Saya pegang rambut Rasulullah, rambut pada rambut dia. Boleh. Jadi sanad daripada sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila yang hari ini tuan, dengar di Turki pun ada, di Mesir pun ada. Di Mesir pun saya pernah tengok di contoh Sayyidina Sayyidina Muhammad. Jadi bila tuan-tuan rambut Nabi ni kat Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu ada berorak-orak, ada beberapa orak. Rambut Nabi ni macam mana boleh tersebar dengan kepada umat? Jadi rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebar kepada umat sallallahu alaihi Muhammad. Banyaknya kata Datuk Haruddin, ketika mana Nabi kita nak masuk Mekah tapi tak boleh masuk, Nabi kita kena bertahallul daripada ihram. Jadi ketika Nabi kita cukup kepala tu, tak ada satu orang sahabat yang tak mengambil rambut Rasulullah. Semua mengambil rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan kami dan banyak. Jadi subhanallah, tu habuan kita lah. Habuan kita seumur hidup. Tuhan bagi tengok rambut Rasulullah, Tuhan bagi pegang rambut Rasulullah, habuan kita ke Tuhan bagi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ustaz, rugilah kami ustaz. Tak rugi. Pasal apa? Pernah minum air Zam-Zam? Ayat Zam-Zam tuan-tuan. Taib. Di samping ada ayat tuflah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah pegang serut ayat Zam-Zam, Nabi kita kumur dan Nabi ludah balik. Maknanya kita minum Zam-Zam, kita minum bekas air yang pernah masuk dalam mulut Nabi dan Nabi luah balik. Tu cara Nabi nak ajak kita mengambil berkat. Hak tolak berkat ni Wahabiyah. Berkat ni bukan hak orang, kata depa, hak berkat ni hak Allah. Nabi kita ajak ni berkat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ajak ni berkat. Sebab itu ketika Nabi kita minta, sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta, ya Allah Tuhanku, jadikanlah 1/3 umatku penghuni syurga. Tuhan kabul. Tengok Tuhan kabul. Nabi kata, ya Tuhanku, bagilah 2/3 umatku menghuni syurga. Tuhan kabul. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bila Tuhan kabul, akhir Nabi kata, Nabi minta lagi, ya Allah Tuhanku, bagilah 1/2 penghuni syurga tu umatku. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Itu tuan subhanallah, mana 1/3 penghuni syurga tu umat Muhammad. Makna apa? Hampir semua yang katakan umat Muhammad masuk syurga lah kak. Harap kita masuk sama insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
Tuan-tuan, pasal apa tu? Sebab mana ada orang Islam yang tidak pernah minum Zam-Zam? Ada tak? Pelik sungguh lah. Pelik sungguh tak pernah minum Zam-Zam. Sebab tu Zam-Zam tentang berkat. Berkat Zam-Zam tentang mana? Tentang Rasulullah. Bertitik-titik daripada Nabi Allah Ibrahim punya lama Zam-Zam. Lepas tu hari ni subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, lepas Nabi kita luah tu, pasal apa tuan? Sebab Nabi nak bagi umat dia semua ada kesan dia. Umat dia tak kira bangsa apa-apa, handuk binatang mana pun, dalam dia ada bekas Rasulullah, ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, kita minta Ramadan khususnya Tuhan terima hak kita buat, amalan kita, dan juga sallallahu alaihi Muhammad yang berkait dengan ibadah kita. Akhirnya subhanallah, orang tu tanya lagi, Bishrul Haris ni martabat apa? Ditanya lagi, Imam Ahmad ni martabat apa wahai Khidir? Nabi Allah Khidir kata, kalau Imam Ahmad innahu minas siddiqin, martabatnya siddiqin. Martabat Imam Ahmad tu siddiqin, orang betul-betul benar dengan Tuhan. Kalau sadiq, soalan Sayyidina Muhammad, taib. Kalau sadiq, benar cakapan. Kalau siddiq, semua benar. Cakapan benar, hati benar, mulut benar, semua benar. Abu Bakar as-siddiq, dia bukan as-sadiq. Kalau sadiq, mulut, cakapan. Kalau siddiq, semua, mulutnya, tindakannya, hati betul belakang-belakang. Tu as-siddiq. Kata kalau Imam Ahmad, innahu minas siddiqin. Tu siddiqin tu betul dengan Tuhan. Sallallahu alaihi Muhammad betul dengan Tuhan. Sebab itu betul dengan Tuhan Imam Ahmad sallallahu alaihi Muhammad sampai tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Saya teringat Imam Ahmad rahimahullah taala wa ardah sallallahu alaihi Muhammad. Dia mati selepas khatam Quran. Sadaqallahul azim, khatam Quran, berdoa, habis berdoa tuan-tuan, jatuh sakit, kembali ke rahmatullah. Taib. Pada hari nak sakit ni, pada hari sakit sallallahu alaihi Muhammad, pada hari sakit Imam Ahmad sallallahu alaihi Muhammad bertempur dengan mati. Bertempur dengan mati bukan tang mati, tang syaitan. Anak dia mai duk ajak dia. Ayah mengucaplah, katalah la ilaha illallah. Bila anak tu kata la ilaha illallah, ajak dia kata la, dak. Terkejut si anak. Pingsan. Jaga-jaga pasal payah. Di hujung kakiku ni ada syaitan. Iblis. Dia main tokak ibu jariku. Suruh aku tunduk kepada dia sebagai Tuhan. Waktu hang kata kat aku, mengucaplah kalimah la ilaha illallah, waktu tu dia tokak kakiku dan kata tunduk kat aku. Sama. Aku bukan tolak kalimat la ilallah, tapi aku tolak suruh tunduk kat dia. Kena tokak tu pingsan. Sedap pula kata syaitan, tunduk kat aku. La, tokak, pingsan. Akhir sekali subhanallah, dia suruh orang bawa main baju Rasulullah. Bila main baju Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, dia kena dalam ayak. Dia minum ayak. Dia minum ayak bekas baju Rasulullah. Dengan harapannya Allah, dengan berkat Rasulullah, selamatkan aku daripada musuh Allah. Akhirnya Tuhan selamatkan dengan berkat Rasulullah. Dosa akan sampai akhirat. Di dunia dengan Nabi pun kita akan mendapat pelepasan. Dengan Nabi di dunia pun kita akan dapat pelepasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila susah selawat banyak-banyak. Tafrijiyah pun ada, selawat tabibiyah pun ada, selawat syifa pun ada. Jangan duk kira tang Wahabi tak boleh. Semua tak boleh depa tu. Tuan, kita pegang hak kita anu ngaji, tutup guru kita. Ramai tok guru kita semua duk amai. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Betul lah tu. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Taib. Pada ketika itu, taib, tu selamatkan dia. Lepas tu kata Imam Ahmad, ya Allah Tuhanku, dengan kemuliaanku dan dengan kemuliaan dan kebesaranku, dengan kemuliaan dan kebesaranmu Tuhan, tolonglah waktu aku habis umur lagi Tuhan. Sebelum aku habis umur, aku tak mau sekok semut pun dalam rumah ni.
Lepas dia kata tu, semut keluar, semut hitam keluar, semut merah semua keluar semua. Karamah Imam Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Dia duha dia 300 rakaat. Duha 300 rakaat. Pasal apa? Sebab tak puas sembahyang. Maya. Tahajud 500 rakaat. Sehari semalam 800 rakaat. Ni 20 pun gagah. 20 tu as-salatu sunatut tarawih 20 rakaatan jami'atan rahimakumullah. Hak yang sangat takut tu bunyi 20 rakaatan jami'atan, 20 rakaat secara berjemaah. 20 banyaknya. Tengok jam 9.30, 10.30 habis kot. Tuan-tuan, pasal apa lepa sampai tara tu? Sebab siddiqin. Kita duk minta lah jadi siddiqin. Minta dah tu siratal ladzina an'amta alaihim tu. Oh ya ke ustaz? Ya. Oh. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau memberi nikmat pada mereka. Siapa? 4. An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Oh, minta ustaz noh. Minta. Cuma selama ni mangkaling kita jadi beruntiung. Tak tahu minta apa. Jadi ni habaq ni minta sungguh tu. Siratal ladzina an'amta alaihim, minta jadi siddiqin, benar dengan Tuhan, mulut pun betul, tingkah laku pun betul, hati pun betul, tak bohong Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Nabi Allah Ibrahim minta, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin, dan juga minta kepada mak ayahnya dan minta kepada orang beriman dengan Allah. Yauma yaqumul hisab, iaitu pada hari perhitungan. Baik. Hari hisab ni hari manusia dihisab. Hari manusia dihisab. Tuan-tuan, ada tak cara nak bagi ringan hisab di akhirat esok? Ada. Macam mana hisab diri sendiri sebelum hari hisab? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Jadi makna kita tu kita duk tengok, kena duk hisab diri kita. Aku ni baik ke jahat? Sebelum nak tidur tu, kalau boleh sembahyang sunat tak sunat taubat, ataupun kalau pun tak sembahyang sunat taubat, sebelum tidur tu ambil masa sat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Ingat kesalahan kita buat hari itu apa? Kalau kita tengok, kita nunggu duk sat. Duk sat. Buat nostalgia hari itu. Baik. Tengok hari itu buat apa? Bangkit tadi lepas subuh, baca dah doa bangkit tidur. Baca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna, silap baca. Ada orang tak bangkit tidur, Alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alna, tu doa makan. Itu doa makan. Allahumma ahyina alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah baca, jaga tu langsung baca. Lepas tu ambil sembahyang. Lepas tu pergi masjid atau sembahyang jemaah di mana-mana, musalla senaman. Lepas tu buat apa sampai kita balik. Mana kita tengok, alhamdulillah baik dalam segala-galanya. Tapi ada hal tak baik tadi. Tengok apa, dengar apa, kata apa, tu dia panggil hisab. Bila kita renung-renung, ada hal tak elok, kita kata apa? Kata astaghfirullahaladzim. Tidur tu dalam keadaan tanpa dosa. Tidur dalam keadaan tanpa dosa. Kita ni bahagia, tuan-tuan, kata ulama. Kita nak tahu kita bahagia macam mana? Kita ingat mati sehari semalam 24 kali. Kalau ingat mati sehari semalam 24 kali, soalan Sayyidina Muhammad, kita tu bahagia. Kemarin saya jumpa dengan soalan Sayyidina Muhammad. Kemarin satu orang mai ke rumah saya. Anak murid saya, soalan Sayyidina Muhammad.
Saya pun tanya, ayah sihat ke? Tak ada dia Ustaz. Meninggal bila? Saya kata dia meninggal lepas jumpa dengan Ustaz 2010. Lepas jumpa Ustaz balik meninggal. Masya Allah, saya kata 2010, 3 tahun dah. Jadi dia cerita ayah dia. Ayah dia ni lagi 6 bulan nak mati, dia sebut mati. Lagi 6 bulan nak mati, dia sebut mati. Nak mati dah. Sampai esok nak mati, malam tu sebut tak bini dah. Esok perasaan tak ada dah. Cuma dia kata dia ni anak-anak dia hak mengaji agama seorang pun dia tak takut. Cuma dia bimbang hak yang tak mengaji agama. Tu saya tanya, ada ke anak abang kakak enta yang tak mengaji agama? Mengaji agama Ustaz, cuma menantu ayah, abang ipar, kak ipar. Hak tu dia takut. Dia menganggap anak menantu dia anak dia. Taib. Dia kata dia pesan kat bini dia. Dia kata masalah Sayyidina Muhammad waktu dia tak ada esok ni, tolong pesan kat depa tu, menantu dia. Kalau pergi mana-mana jangan lupa bawa kain mayang. Tu wa min dzurriyyati. Pergi mana jangan lupa bawa kain mayang. Nak pergi mana tu telekung tu jangan lupa bawa. Tu peringatan dia. Laki-laki tu kalau ni bawa kain nak mayang. Baik. Lepas tu bila dia habaq malam macam tu, belakang rumah tu benang. Dia turun pergi benang. Lepas mayang duha dia turun pergi benang. Pagi tu dia jadi imam. Rumah dia, depan rumah depan tu surau. Lepas jadi imam, balik rumah masalah Sayyidina Muhammad menyorok. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad mayang duha turun pergi petang. Bini benam belakang rumah. Bini di dapur tu. Bini baca Quran. Dia baca Quran. Tengok laki tengah menang. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Tengok laki tengah menang. Duk tengah menang. Baca Quran, baca. Tengok. Pasal dia kata dia nak mati hari ni. Duk tengok. Bini duk tengok. Baca Quran pula. Baca. Tengok pula. Ada lagi. Kali ketiga angkat tengok tak ada. Tak ada tu. Bini tuan-tuan dengan laki. Habaq tak ada tu, panggil dah perempuan dia. Jom kita tengok ayah. Budak perempuan, anak buat loi. Bila anak tu buat loi, dia pi terus. Bila pi tengok mak pi, anak pun ikut. Pi petak hak ujung tu. Tak ada. Mai petak tengah, tak ada. Lepas tu mai petak yang masalah Sayyidina Muhammad. Hak dia tengok akhir. Tengok kaki menghadap arah kiblat. Kalau kiblat sana, kaki belah sana, kepala sana, qiyam. Tu dia panggil siddiqin. Tuhan tak mensia-siakan orang berbuat baik pada dia. Tuhan tak sia-sia. Dia balas baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tuhan tak akan mensia-siakan orang berbuat baik pada dia. Yakinlah insya-Allah. Betul dengan Tuhan dia. Kita ni kalau betul dengan Tuhan ni, hati. Orang nak kata-kata tapi ikut suka orang. Betul dengan Tuhan, bagi betul dengan dia ya. Baik. Tu Tuhan tunjuk bahawasanya masalah Sayyidina Muhammad tu siddiqin. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, hak tadi sambung tak habis. Nabi naik atas mimbar. Hak tu tak habis gitu, hak tangga cerita pertama tu. Jadi bila tanya Imam Ahmad tu siddiqin. Bishrul Haris apa? Bishrul Haris waktu dia hidup tak ada yang lebih baik daripada dia. Dia paling baik sekali. Maknanya dia gaus, faham? Waktu gaus martabat auliya yang paling tinggi sekali. Tuan, kita jangan terlupa menghafal tarikh 30 bulan 8 kehadiran Syekh Muhammad Ibrahim Al-Kattani. Dia martabatnya gaus. Kalau esok kalau orang buka kembara dakwah, pi ambil dia no. Kalau tuan-tuan ada kesempatan kita ikuti kembara dakwah, ambil sambut daripada Kuala Lumpur sampai Kuala Islam biiznillah. Baik. Dia gaus, martabatnya gaus seperti cerita oleh khadam daripada kami, dia gaus masalah Sayyidina Muhammad. Di rumah dia tu masalah Sayyidina Muhammad ada satu pintu
Pintu tu hanya yang masuk daripada pintu tu Rasulullah. Tu Syekh Ahmad Ibrahim Al-Kattani, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Jadi habis ditanya semua tu, langsung dia kata, aku ni yang aku boleh jumpa dengan aku amal apa?" Dia pun jadi heran. Aku yang aku boleh beramai ni, jumpa hang ni, aku amal apa? Langsung Nabi Allah Khidir kata, "Bibirrika li ummik," sebab hang buat baik dekat mak hang. Sebab hang buat bajikan dekat mak hang. Sebab hang berbakti pada mak hang. Tu, tuan-tuan. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang seterusnya Nabi naik mimbar, yang kedua tu mereka kata amin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Kata malaikat, rugilah. Baik. Jauhlah daripada rahmat Allah orang yang bila habis Ramadan pun Tuhan masih belum ampunkan dosa dia. Nabi langsung menyambut, amin. Harap-harap tak masuk kita, insya-Allah. Kita nak habis Ramadan ni, dosa kita pun habis, insya-Allah. Yang tiga saya tak ingat, minta maaf. Qala rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Jadi yaumul hisab ni masalah Sayyidina Muhammad, hari Tuhan kira perkiraan kita, baik kita buruk kita. Tuan-tuan, antara yang nak meringankan hari hisab esok hak kita ni, jangan duk kira orang, jangan duk hisab orang. Jangan duk nilai orang tu. Kita tuan-tuan, kita punya kena kira dengan diri kita sampai tu lupa nak kira orang. Orang sebut orang tu jahat. Orang sebut orang tu, kita tak memik tahu. Pasal apa? Kita duk kalak diri kita. Bila orang tu kata cerita jahat sekian-sekian, aku pun sama je, lebih kurang macam dia je. Tu orang yang duk ambil tahu hal diri sendiri. Bila duk ambil tahu hal diri sendiri, ringanlah kita pada hari hisab esok, insya-Allah. Qala, dan Tuhan sebut lagi, innal ladzina yudhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Kata Allah, yang bermaksud sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah, bagi mereka azab yang berat kerana mereka lupakan hari perhitungan. Kata Allah, innal ladzina yudhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Ayat yang kita baca ni, ayat yang Tuhan mula macam ni. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Baik. Innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Kata Allah, wahai Daud, kami jadikan engkau wahai Daud sebagai khalifah atas muka bumi. Fahkum bainan nas bil haq, hukumkan di antara manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'al hawa, hang jangan ikut hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, kalau ikut hawa nafsu, jadi ikut hawa nafsu itu menyebabkan hang tersesat daripada jalan Allah. Kata Allah sambung, baik, innal ladzina yudilluna an sabilillah, orang yang sesat daripada jalan Allah, lahum azabun syadid, mereka tu akan dikenakan oleh Allah dengan siksaan yang dahsyat. Ya bima nasu yaumal hisab, dengan sebab mereka lupa hari perhitungan. Baik. Hak ni ayat ni kata ulama, kata mufassirin, dia peringatan pada pemerintah. Dia peringatan kepada pemerintah. Orang yang mengentah kena ambil ingat. Bila Tuhan bagi amanah pemerintahan, amanah pemerintahan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Tuhan suruh apa? Fahkum bainan nasi bil haq, hukumkan di antara manusia dengan kebenaran. Bil haq tu maknanya bil adli, dengan adil. Sallallahu alaihi wasallam, dengan adil. Tuan-tuan, termasuk kita keluarga, ada keluarga. Nabi kata kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kamu tu pemimpin. Terhadap kamu pimpin siapa? Kamu kan ditanya, kamu pimpin siapa? Kamu buat apa? Baik, kalau kita ada keluarga, anak kita macam mana? Isteri kita macam mana? Semua tu Tuhan akan tanya ke semua-semuanya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad akan ditanya. Baik. Kalau anak kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jangan bagi ada
ketidakadilan berat sebelah. Kita dengan kak ni, dengan kak kita sayang. Hak adik tak apa sikit. Baik. Hak ni kita lebih, ni kurang. Fahkum bainan nasi bil adli. Tambah-tambah dengan rakyat. Hak menyokong kita bagi kelebihan. Yang tak sokong kita tidakkan keadilan. Tak boleh. Agama tak bagi. Sama ada hak dalam parti dia ke, bukan parti dia ke, kena kalau semua tu rakyat kena bagi keadilan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kata Allah, innal ladzina yudilluna an sabilillah. Orang-orang yang sesat dari jalan Allah ni, apa makna jalan Allah? Dua. Makna sabilillah dua. Yang pertama taatillah, yang kedua kata ulama dinillah. Baik, sesat daripada taat pada Allah. Yang kedua, sesat dari jalan Allah. Maknanya inilah punca dia akan mati sebagai mati luar daripada Islam. Baik. Bila dia jadi pemimpin, soalan Sayyidina Muhammad, dia tak berhukum dengan hukum Allah. Tu punca yang sangat bahaya. Bahaya untuk menyelewengkan dia daripada agama Allah. Tuan-tuan, dia kira macam ni, no? Ini jalan yang lurus. Bila kita mula herod. Dia herod banyak. Sikit lah kita herod tu sikit lah. Baik. Dia mula sesat. Kalau dia mula sesat, dia sesat. Dia tak jumpa jalan betul lah. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Bila lurus ni tak keluar daripada taatillah, tak keluar daripada agama Allah. Bila keluar, ada mula keluar. Jangan bagi keluar. Sepanjang kita duduk mengaji ni, mana kita duduk beramal dengan hak kita duduk tahu, jangan bagi keluar. Jangan buat benda yang meleweng. Sallallahu alaihi Muhammad. Qala innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum azabun syadid. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Tuhan bagi orang tu amanah kepimpinan apa tujuan? Kata ulama dua perkara ya. Tuhan bagi hang menteri besar ke? Tuhan bagi hang Perdana Menteri ke? Tuhan bagi hang jadi presiden ke? Taib. Dua perkara ya. Yang pertama, suruh orang buat baik. Yang kedua, tegah orang buat jahat. Tu yang kata ulama. Taib. Suruh orang buat baik iaitu al-amru bil ma'ruf, yang kedua wan nahyu 'anil munkar. Suruh orang buat baik, tegah orang buat jahat. Kalau di ketua ni hak tu ya. Dalam rumah ni hak tu ya. Ayah suruh, mak suruh. Hampa kena buat baik. Ni buat ni. Baik. Kalau bulan macam ni anak-anak suruh main tarawih. Suruh main tarawih. Ni kak ni sagi pinggan motor main tarawih. Ni abang ni main tarawih. Mak tak larat mak 20 buat 8. Macam tu. Mana pujuk suruh buat juga. Jangan bagi tinggal. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Bila anak kita duduk dalam rumah buat benda tak betul dengan syarak, tak boleh ke? Ni dosa ni macam ni tak boleh macam ni. Ni pakai macam ni tak boleh ni. Tuhan marah ni. Tu makna jadi pemimpin tu ya. Dalam pejabat pun sama juga. Tengok hak orang staf bawah kita macam mana. Baik, begitulah sampai ke peringkat paling atas. Qala yudilluna an sabilillah. Apa yang menyebabkan sesat? Punca sesat ialah kerana lupa hari pembalasan. Kita kalau teringat akhirat, kita tak sesat insya-Allah. Teringat akhirat. Sebab lepas daripada mati ada akhirat. Baik. Kalau sallallahu alaihi Muhammad, kalau lepas tak lupa, tentu lepas tak lupa menyediakan persiapan nak balik. Tu cuba tengok. Pasal apa ada orang yang sallallahu alaihi Muhammad nega di pasar Ramadan tudung pun tak pakai. Pasal apa ada orang yang sallallahu alaihi Muhammad yang nega di pasar Ramadan sembahyang pun tak. Pasal apa? Sebab sallallahu alaihi Muhammad sebab tak teringat hari pembalasan. Tak main langsung. Sebab itu Nabi kata, batu tersebut wahum fi ghaflatin. Depa tu dalam keadaan ghalib. Baik. Ahli dunia bila kata ahli dunia dia mesti ghalib. Tapi kalau orang tu ahli akhirat dia tak ghalib.
Dia teringat akhirat. Teringat akhirat Rasulullah SAW Muhammad. Ghalib ni mana apa? Tak ada perasaan langsung tentang hari pembalasan. Dia macam tiang, tak ada perasaan. Bila sebut nak balik, tak berasa aku mana. Hari akhirat, tak berasa aku mana. Mati, hati kita mati. Wala'adzubillah. Hati tak hidup. Tak hidup. Macam mic ni hidup ni. Hidup. Kalau tutup, tak mati. Kalau tutup, berarti mic ni mati. Mati. Jadi kita tak mahu hati kita mati. Baik. Punca, orang tu tak buat persiapan nak balik, sebab tak teringat. Pasal apa orang tak bayang? Pasal apa orang buka orang? Pasal apa orang buat jahat? Punca satu ya, iaitu bima nasu yaumal hisab, sebab lupa hari hisab. Taib Rasulullah SAW. Bila lupa jadi macam mana? Bila lupa, dia tenggelam dalam kehidupan dunia ni. Bila lupa hari pembalasan, tahu hidup dia macam mana? Lupa dengan kehidupan dunia ni. Pulun dengan dunia. Sampai tak ada persiapan nak balik. Tengok ni, pukul 11.36. Tengok Rasulullah SAW Muhammad pukul 12 balik. Tak ada persiapan. Terkejut. Tak ada persiapan. Allahu Akbar. Dan Tuhan sebut lagi, hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Baik, inilah Rasulullah SAW Muhammad yang apa yang kamu dijanjikan untuk hari perhitungan. Inilah yang dijanjikan kamu untuk hari perhitungan. Baik. Jadi Rasulullah SAW, apa dia tu tuan-tuan? Yang kita buat, amal soleh yang kita buat, yang kita simpan ni. Amal soleh ni ialah bentuk simpanan. Hari ini kita mengaji 2 jam. Mana kita dah mempersiapkan simpanan untuk balik. Sehari lepas mengaji, ada orang tak balik lagi, duduk itikaf dah pasik baca Quran, persiapan nak balik. Ada orang semayang, tak balik lagi. Nak balik apa? Bukan balik makan. Tak boleh makan balik. Lah ni bagi makan roh, persiapan nak balik. Mana setiap hari sepanjang masa, mana kita menyimpan. Barangkali subhanallah, kalau nak menyimpan duit di bank, kena pi di bank. Nak kena pi buh di mesin tu. Nak menyimpan duit atas muka dunia. Akhirat tak payah. La tubat, la tu simpan. La tubat, la tu simpan. Tu dia panggil hadza ma tu'aduna, hadza ma tu'aduna li yaumil hisab. Inilah yang dijanjikan untuk hari pembalasan. Baik. Kemudian hari akhirat dia panggil dengan yaumul waqi'ah, hari kejatuhan. Tuhan berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah." Buat tengok Tuhan buat tu. Tuhan buat ni dalam keadaan tak sedap. Siapa-siapa nak murah rezeki, baca surah Waqi'ah. Siang sekali, malam sekali. Ataupun kita baca 7 kali lepas mayang subuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bukan mesti nak makan. Lepas subuh, mayang subuh, jadikan doa tu tetap 7 kali. InsyaAllah murah rezeki. Ataupun kita tu nak baca doa ni, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dia kita baca doa tu dia panggil ayat 1000 dinar. Tapi ada orang dia pelekat digantung ya. Yang paling salah gantung gambar Sultan Abdul Hamid. Itu salah cukup besar. Khurafat. Tak ada kaitan. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad gantung tak dia apa, kena baca. Dikala nak amal ayat 1000 dinar ni masalah Sayyidina Muhammad, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kalau nak amal akan lepas setiap sembahyang 7 kali. Kalau nak amal ayat 1000 dinar, lepas sembahyang 7 kali. Masalah Sayyidina Muhammad. Ada satu orang tuan, orang susah, anak nak nikah. Orang kita bila nak nikah ni nak siap rumah. Tengok rumah, macam mana nak nikah ni, rumah tak siap ni. Dia mula baca ya ayat 1000 dinar.
Sahabat Sayyidina Muhammad. Amalan dia tu, tuan-tuan, cerita Tuhan kalau dia nak bagi sesuatu, dia bagi punca. Dia amal sebab ayat sebut dia mai duit dia pun terkejut. Boleh siap rumah, boleh anak nikah. Baik. Kalau susah baca kalau susah sangatlah. Susah sangat, singkat sangat, mudah ya. Lepas subuh, masalah Sayyidina Muhammad lepas subuh ni baca 41 kali surah Waqiah. Tu dia ustaz teruk sangat. Nak bulan sikit, anak kena teruk lah sikit. Dunia nak teruk apa kena teruk, tambahlah akhirat. Ada seorang kawan saya, tak mahu sebut nama tuan mungkin kenal. Balik masa laki bini bawa anak seorang, ada kerja. Modal balik tu ada, nak patah balik tak ada. Jumpa dengan seorang tok guru, macam mana tok guru nak patah balik ni? Takkan nak minta duit mak ayah, sebab balik ni pun tak ambil duit depa. Tu kata tu, lepas subuh baca 41 kali idza waqa'atil waqi'ah. Oleh kerana nak balik sangat ni, soalan Sayyidina Muhammad baca, hari ni baca, esok baca, hari ni baca. Dia baca kalau idza surah waqi'ah ni 10 minit tuan. Tu kali tengok. Berapa jam je? Hah? Berapa? Kalau 10 minit lah. Sejam 6 kali. Sejam 6 kali. Tuan-tuan, dia baca sungguh, dia sebab nak balik, sebab nak periksa dengan saya tu. Baca. Tak ada seminggu, dia bahkan 5 hari tuan-tuan. Allah. Orang tak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak bagi sikit ni. Bagi borang, bagi duit, bagi. Dia tak tahu main mana-mana. Tapi bagi itu yang pasti orang. Bukan tak tahulah orang kan, malaikat kejing kita pun tak tahu. Bagi. Akhirnya dia kira-kira tengok, boleh pergi masjid dah. Dia boleh, bini dia boleh, asli anak. Bahkan pergi masjid, pergi duit tu dan 4 bulan dengan duit tu. 4 bulan dengan duit tu pula. Jadi tuan-tuan, Tuhan buat dengan tanpa sedar. Tuhan suruh baca surah Waqiah untuk murah rezeki. Dalam tu sama apa dia? Teringat ni hari kiamat. Hak baca tu surah hari kiamat tu. Idza waqa'atil waqi'ah. Tapi tuan-tuan, surah ni kalau rajin baca, rajin berubat. Rajin cepat berubat. Dia panah. Taib. Jadi subhanallah masalah. Pasal apa? Hari kiamat tu haba dia dahsyat. Hari kiamat ni. Taib. Jadi kalau tu saya tak mau baca lah saya. Saya tua cepat pula. Tuan-tuan begitulah. Jadi kalau lebih ni kurang ni pula begitu. Tapi kita mendapat iman. Siang sekali, malam sekali. Siang kali, malam kali baca insya-Allah. Tak susah. Tak susah dalam muka dunia ni insya-Allah. Kita kena senang juga dalam muka dunia pasal sebab dapat ibadat. Tak ada duit, tu fikir duit juga. Bila mai duit buat ibadat lah. Nak buat apa lagi? Baik. Jadi Tuhan sebut idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tantu bunyi penggerunah. Kata Allah, idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlaku hari kejatuhan, laisa liwaqa'atiha kadhibah, tiada seorang dapat mendustakan kejadiannya. Sebut pun seram rumah lah. Makna hari ini hari pasti dia akan berlaku. Taib, akan berlaku hari idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita mesti tentu ada soalan tak? Allahu akbar. Ada no? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana bil hidayah. Allahumma nawwir qulubana bil hidayah. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa limasyayikhina wa jami'al muslimin subhanaka alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Abi.